Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kita terus kepada video yang kedua. Masih lagi di bawah tajuk proses endogenik. Baik, proses endogenik yang kedua akan cikgu terangkan ini adalah teori tektonik plak. Sebelum ini video yang pertama cikgu telah menerangkan teori hanyutan benua. Baik, untuk kedua kita pergi kepada teori tektonik plak. Baik, dalam teori tektonik plak, ada dua pergerakan plak. Apa itu plak? Plak merujuk kepada kepingan. Kepingan ini dia terbahagi kepada dua. Kepingan benua iaitu merujuk kepada daratan dan kepingan lautan yang merujuk kepada dasar-dasar lautan. Jadi pergerakan plak ni ada dua. Satu, pertembungan. Dan yang kedua ialah pencapahan. Bagi pertembungan ada tiga kaedah ataupun cara bagaimana proses pertembungan ini berlaku. Iaitu yang pertama ialah pertembungan antara pelak benua dengan pelak benua. Yang kedua, pertembungan antara pelak benua dengan pelak lautan. Dan yang ketiga ialah pelak lautan dengan pelak lautan. Manakala bagi pencapahan, iaitu arah daya yang bertentangan, ada dua, iaitu pelak lautan dan pelak lautan. Yang keduanya, pelak benua dengan pelak benua. Okey, kalau dilihat dalam bentuk peta, yang hijau tu adalah merupakan pelak benua. Di mana dalam dunia ini kita tengok ada pelak Amerika Utara, ada pelak Amerika Selatan, ada pelak Afrika, ada pelak Eurasia yang termasuk Asia dan ada pelak Indo-Australia yang melibatkan benua Australia. Kemudian pelak lautan merujuk kepada lautan Pasifik, lautan Antartik ataupun kita kata Atlantik. Okey, dia ni merujuk kepada rajah pertembungan. Kalau dilihat di sini yang dikatakan sebagai pertembungan apabila adanya daya dari sebelah kiri dan kanan menghala pada arah yang sama. Jadi anak-anak tengok di sini ada anak panah yang cikgu bulatkan ini menuju pada garis yang sama. Ini kita panggil pertembungan. Manakala pencapahan, arah ini adalah bertentangan. Jadi dari titik yang sama tetapi bergerak pada arah yang bertentangan. Itu dinamakan pencapahan. Okey, kita tengok dulu plak yang melibatkan pertembungan. Ada tiga yang cikgu sebutkan tadi. Kita akan pergi satu persatu bagaimana ia berlaku dan apakah bentuk bumi yang terhasil. Okey, pertembungan pelak benua dan pelak benua melibatkan pertembungan antara daratan dengan daratan. Contohnya di sini, ini pelak benua sebelah kanan dan sebelah kiri. Dia bergerak ke arah yang sama. Apabila ia bergerak ke arah yang sama, maka secara tidak langsung bahagian tengah pelak itu akan ternaik ke atas dan itu membentuk gunung lipat. Dan di bahagian bawah ni, yang rendah itu kita panggil lembah. Maka menghasilkan pembentukan lembah pergunungan. Antara bentuk muka bumi yang terhasil, tanah tinggi, banjaran, gunung lipat dan lembah. Yang lain-lain ialah ini rajah menunjukkan pertembungan pelak benua dengan pelak benua.
menghasilkan gunung lipat. Okey, kalau tengok di sini, kawasan yang paling tinggi di dunia, di mana adanya gunung yang tertinggi di dunia iaitu Gunung Everest, Dia merupakan gunung lipat yang hasil daripada proses pertembungan plak benua Asia, Eurasia dan juga India. Maka ia terhasil di garis sempadan di sini, yang berhampiran dengan utara India ataupun kawasan berhampiran dengan Pakistan. Dan menghasilkan banjaran yang dinamakan banjaran Himalaya. Dan di banjaran ini terdapat gunung yang paling tinggi di dunia iaitu Gunung Everest. Kita pergi kepada pertembungan yang kedua iaitu pertembungan pelak benua dengan pelak lautan. Satu daratan, satu lautan. Bila ini berlaku, maka dia menghasilkan jurang lautan. Di mana pelak benua tadi bila dia bertembung, menyebabkan pelak lautan ini mungkin akan jatuh ke bawah. Bila jatuh ke bawah, maka akan menghasilkan alur yang lebih besar. Dan ini dinamakan jurang lautan. Ini dalam bentuk rajah yang dilukis. Alur ini, garis ini adalah merupakan jaluran yang terhasil daripada pertembungan pelak benua dengan pelak lautan. Antara bentuk buka bumi yang terhasil ialah pembentukan gunung berapi. Kerana pada garis sempadan itu boleh menghasilkan pengaliran lava atau magma yang datangnya dari mantel. Jadi untuk gunung berapi ini, kumpulan yang membentangkan akan menerangkannya dengan lebih lanjut lagi. Okey, yang lain-lain bentuk muka bumi yang terhasil, ini lautan, ini benua, maka menghasilkan banjaran pinggir pantai. Ini antara pelak Eurasia dengan pelak Pasifik. Pertembungan pelak benua dengan pelak lautan. Ini yang berlaku di Jepun. Kita nampak Jepun adalah salah sebuah negara yang mengalami gempa bumi. Berlakunya tsunami. Ini disebabkan oleh antara penyebabnya. Apabila berlakunya pertembungan, maka akan ada garis ini dan di sinilah lava tadi akan keluar dan menghasilkan daya perolakan. Dan terakhir ialah pertembungan pelak lautan dengan pelak lautan. Lautan dengan lautan. Jadi dia akan menghasilkan bentuk muka bumi di kawasan lautan. Kita pergi yang seterusnya. Selain daripada pertembungan, kita akan lihat pencapahan pelak. Apa dia pencapahan pelak? Pencapahan pelak ialah proses pergerakan pelak bumi ke arah yang berlawanan atau bertentangan. Berlaku di mana? Di kawasan mantel akibat daripada pergerakan arus perolakan. Jadi ada dua keadaan berlakunya pencapahan tersebut, iaitu pelak benua dengan pelak benua dan pelak lautan dengan pelak lautan. Keadaan yang dibayangkan ataupun ditunjukkan dalam bentuk rajah, apabila berlakunya pencapahan, maka kerak bumi tadi akan adanya rekahan. Bila adanya rekahan, dia menggalakkan kepada pengaliran lava. Tunjukkan, ini lava yang datangnya dari mantel, dia boleh keluar ke jaluran ini. Maka dia boleh menghasilkan pelbagai bentuk muka bumi.
Contohnya, dia boleh membentuk permatang tengah lautan. Ini laut dalam laut. Okay? Apabila dia terhasil di sini, okay, dia akan membentuk permatang tengah lautan. Selain daripada itu, pencapahan pelak di dasar lautan juga, dia boleh melebarkan lagi luas lautan tersebut. Akan menjadi lebih lebar sebab dasar ini terbuka. Boleh juga membentuk jurang yang dalam. Okay? Apabila berlakunya pencapahan, maka adanya jurang di sini dan jurang ini ada yang wujud di kawasan lautan, dia menghasilkan jurang ya. Okay. Contohnya jurang yang paling dalam di dunia terdapat di Filipina, iaitu jurang Mariana. Okay. Ini jaluran merah ni menunjukkan di sini terbentuknya jurang. Okay. Di mana ia berlaku di dalam lautan. Okay, yang kedua ialah pencapahan pelak benua dengan pelak benua. Ini dia akan membentuk gelinciran. Baik, untuk tajuk sesaran dan gelinciran akan cikgu terangkan dengan lebih lanjut dalam video yang ketiga. Contoh di sini ialah pembentukan Laut Merah. Laut Merah ni dikatakan terhasil daripada pencapahan pelak benua dengan pelak benua dan akhirnya menghasilkan jaluran dan terbentuk sebagai Laut Merah. Ya, pelak Afrika, pelak Arabia. Dan Laut Merah ni di tengah-tengah. Di sekitar Laut Merah ni dia ada kawasan gunung berapi. Sebab disebabkan oleh pencapahan itu, dia membantu kepada pengaliran lava. Ini bentuk gunung berapi lah. Ini cikgu kata tadi, gunung berapi ni akan diterangkan dengan lebih lanjut lagi. Macam mana proses pembentukan dia oleh kumpulan yang akan membuat pembentangan. Yang ketiga ialah teori rebakan dasar laut. Teori rebakan dasar laut merujuk kepada magma yang panas dari mantel tertolak ke lapisan kerak bumi di dasar lautan yang menyebabkan dasar laut menjadi retak. Jadi tolakan magma yang berterusan akhirnya menyebabkan pelak benua ataupun juga pelak lautan tadi dia teranjak ke kiri dan ke kanan. Ini menyebabkan dasar lautan itu menjadi semakin lebar. Okey, apakah kesan daripada rebakan dasar laut? Antara bentuk muka bumi yang terhasil ialah permatang lautan, gunung berapi dasar laut, dasar laut menjadi semakin luas dan juga berlakunya anjakan benua. Ini adalah teori yang dikatakan teori rebakan dasar laut. Apabila ini dalam keadaan yang biasa, kemudian magma tadi akan naik ke atas, membentuk permatang dalam lautan, menyebabkan lautan ini berlakunya rebakan pada dasarnya. Ini dalam bentuk rajah yang lebih jelas. Bila sampai ke sini, berlaku rebakan dasar laut. Ya. Dan kesan daripada proses rebakan dasar laut, dia boleh menghasilkan gunung, lembah dan juga lurah. Ini yang dikatakan sebagai terhasilnya konfigurasi muka bumi. Konfigurasi ini merujuk kepada bentuk muka bumi. Jadi itu saja untuk video kali ini. Untuk teori tektonik pelak dan juga teori rebakan dasar laut. Kita akan sambung kepada video ketiga, iaitu proses tektonik yang lebih khusus, lipatan dan juga sesaran. Sekian, terima kasih.